Kepuasan maksimal, mengujakan tanpa mengira latar belakang. Inilah Go Travel, Go Deep. Tak berapa nak tahu. Nak tengok. Kat mana? Selalu dalam televisyen lah. Ataupun rasa once dekat Langkawi ke mana lah kena tengok. Wish, kalau apa saja yang berkaitan dengan air, kau cakap dengan akak, confirm akak nak cuba. Cuma memang akak suka air. Maknanya kalau kita berenang, akak memang berenang sampai peringkat advance. Lepas tu pergi laut semua memang akak suka lah. Memang tak mabuk lah. Boleh cakap macam tu. Sebenarnya akak lebih suka kalau diorang ikut apa yang akak buat. Sebab benda semua tak bahaya. Sebab benda tu pun alam semula jadi. Jadi kita kena bergaul atau berkawan dengan alam semula jadi. Baru kita boleh kita boleh feel lah. Kita boleh rasa. Actually tak ada bahaya. Kecuali kalau kita tak ikut peraturan dan keselamatan yang ada, itu ialah bahaya. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Kali pertama sampai di ibu negeri Pahang, Kuantan, pasti cadangan lokasi selalunya Teluk Cempedak, Tanjung Lumpur ataupun Pantai Ceratin. Selamat datang ke pusat sehenti untuk cenderamata dan hadiah, Natural Batik Village. Operasi utama butik ini adalah pembuatan batik. Di sini, pengunjung boleh mewarnakan cantingan batik kosong yang sudah tersedia mengikut kreativiti anda. Untuk mencuba snack tempatan yang mudah dan segar, Farah boleh dapatkannya di sepanjang jalan menuju ke Pantai Balok. Ada sesiapa yang mahu oleh-oleh? Kalau Queensland, Australia dikenali dengan Pantai Great Barrier Reef, penduduk Kuantan berbangga dengan kawasan ikonik mereka iaitu Teluk Cempedak. Persisiran pantai di mana pasirnya memutih menghadap Laut Cina Selatan ini menjadi lokasi pilihan pengunjung setia dengan aktiviti kegemaran mereka. Malam di Teluk Cempedak juga tidak kurang meriahnya. Ada yang bersantai bersama keluarga dan ada juga yang dihiburkan dengan pertunjukan.
ada kesempatan masa, anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk meninjau sedikit aktiviti pada musim terkujuh di Pantai Balok. Aktiviti rekreasi air lasak ini wajib dilakukan bersama-sama kiteboarder yang mahir. Ini bagi memantau satu sama lain jika ada sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Hello, saya Faizal. So hari ini saya nak memperkenalkan tentang sukan kait luncur, iaitu satu sukan yang ekstrim. Saya Muhammad Iqbal bin Azli. Saya kitesurfer termuda di Malaysia. Sekarang anda bersedia? Monsun Timur Laut dikenali sebagai musim terkujuh, biasanya bermula pada awal November dan berakhir pada Mac. Semasa musim ini, angin lazimnya adalah dari arah timur atau timur laut dengan kelajuan antara 10 dan 20 knot. Negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia serta bahagian utara dan pantai timur laut Sabah lebih terjejas dengan tiupan angin yang boleh mencapai 30 knot kelajuannya. Nampaknya, ramai lagi belum tahu apa itu luncur layar atau lebih dikenali dengan kitesurfing. Luncur layang-layang atau kitesurfing menggabungkan teknik luncuran dan penerbangan layang-layang. Untuk menjadi kiteboarder, segala peraturan haruslah diketahui dan difahami supaya ianya mudah untuk dipraktikkan. Wetsuit, kiteboard, control bar, foot strap, harness, kite fly surf. Meluncur layang-layang baru saja disenaraikan dalam Sukan Olimpik Remaja di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2018. Banyak negara masih mencari bakat baru dalam bidang ini apabila sukan ini disenaraikan dalam Olimpik di Paris pada tahun 2024 nanti. Bagian harness tali pinggang. Oh, ini kita akan sambung ke kite-nya. Oleh kerana luncur layang adalah aktiviti air ekstrim, harness merupakan salah satu peralatan paling penting. Kemudian dihubungkan ke layang-layang.
Control bar digunakan untuk mengawal kuasa angin pada layang-layang. Control bar juga membolehkan anda untuk memasang, mempercepatkan, melompat dan melambatkan. Okey, dunia kitesurfing ni saya mula-mula kenal daripada seorang kawan dekat Cerating, daripada satu tempat kite school juga untuk surfing. So daripada situ seorang beach boy ajar saya pasal sukan ni lah. Okey, pertama sekali saya tak tahu sukan ni salah satu daripada sukan ekstrim. So saya belajar benda ni, lesson ni sendiri je. Okey, dan ada 2-3 pengalaman jugalah masa saya belajar tu. And ada angin kuat, gusty masa tu, tercampak, minum air laut, tu biasa. Tahukah anda, had minima bagi mempelajari kitesurfing adalah seawan 9 tahun. Oleh itu, tiada halangan bagi adik Muhammad Nur Iqbal. Saya Muhammad Iqbal bin Azli, berumur 16 tahun. Saya kitesurfer termuda di Malaysia. Mula saya tak berapa minat, tapi sejak ayah saya bermain dengan kawan ayah saya tengok kitesurfer ni macam best. Saya mula berminat dan saya bermain dengan ayah saya dan saya terus belajar sehingga saya pandai. Okay, mulanya saya belajar dalam sebulan, tapi ada sedikit risiko di situ. Saya ada sedikit kemalangan. Sejak itu saya berhenti seketika dan sambung balik dalam 3 atau 4 bulan. Saya Haslin, satu-satunya wanita di Malaysia yang main kitesurfing. Actually sukan ni sukan ekstrim. So Farali actually a newcomers yang belajar kitesurfing. She's quite good at the first time for the beginning. Walaupun sukan ni sukan yang lasak, so not bad for the first time dia main kitesurfing. Farah ingat stamina Farah cukup kuat untuk melakukan kitesurfing ni. Rupa-rupanya kita memerlukan kemahiran. Farah kena pakai bar ni atau kita panggil sebagai steering untuk mengimbangkan layang-layang supaya angin itu dia tak akan tolak Farah ke kiri ke kanan, jadi Farah tak terhuyung hayang lah. Bila dekat atas saya tu juga Farah kena naik dekat papan luncur ni. Jadi Farah kena buat 2 benda pada waktu yang sama. Jadi tak semudahlah yang Farah fikirkan. Kecederaan ankle strain kerap berlaku dalam keadaan sukan yang memerlukan lompatan dan tukar haluan. Walau bagaimanapun, ia boleh berlaku akibat faktor persekitaran. Contohnya, permukaan pendaratan yang tidak rata.
Bagaimana cara untuk mengetahui sama ada bahagian itu hanya terseliuh atau kemungkinan patah? Di dalam sukan kitesurfing ni, ramai yang mengalami masalah terseliuh, terutamanya di pergelangan kaki. Ini disebabkan semasa landing tu, walaupun di atas air, tapi kadang-kala kalau posisi kaki kita tak betul, kita boleh menyebabkan kecederaan di bahagian pergelangan kaki dan juga di sendi lutut lah. Selalunya benda ni berlaku di sendi-sendi lah, jadi dua sendi ni. So yang paling penting sekali sebenarnya untuk menghalang dari berlakunya perkara ini, sebenarnya seseorang tu perlu melakukan orang kata training yang betul lah kan, dan persediaan yang betul sebelum melakukan aktiviti kitesurfing ni. Jadi jika berlakunya masalah terseliuh ni dalam aktiviti ni, yang pertama sekali seseorang tu perlu menanggal kasut dan juga pemakaian apa-apa yang beliau pakai di kawasan tersebut lah. Kalau boleh letak sesuatu yang sejuk di bahagian tersebut. Dalam sejam selepas berlakunya kecederaan, selalunya kita pakai ais. Lain dari cara Melayu ataupun cara tradisi kita di mana kita tuam. Satu lagi, untuk mengurangkan kadar bengkak tu, kita boleh letak compression bandage, ataupun kita pakai bandage dan kita ikat dengan ketat, tapi tidak terlalu ketat lah. Cara yang paling senang, bila dah balut tu, kalau boleh cuba selit satu jari di bawah, di antara balutan dengan kulit kita. Pastikan boleh masuk satu jari. Kalau ketat sangat dan tak boleh masuk, itu bermakna terlampau ketat. Itu tak sesuai jugalah. Selepas dah buat dua ni, angkat kaki tersebut, mana sama ada duduk atau lagi senang baring, dan kaki itu perlu lebih tinggi dari bahagian jantung kita. Untuk ini, sekali lagi, untuk mengurangkan aliran darah ke kawasan tersebut supaya bengkak tu taklah besar sangat. Kalau kita berdiri atau duduk dan kaki itu terjuntai ke bawah, jadi darah tu akan menurun ke bawah dan terkumpul ke bawah, menyebabkan bengkak tu lagi besar.
main kitesurfing, kita badan nak ringan. Kalau kita badan dah berat, so nak on board jadi berat sikit lah. Sebab it depends on angin juga sebenarnya. Bergantung kepada angin. Kalau angin kuat tak ada masalah nak makan pun. Tapi kalau macam biasanya orang yang main kitesurfing ni dia tak having lunch. Dia akan makan pagi yang berat and then dah petang sikit, mungkin dalam pukul 4 baru dia akan makan tengah hari. Okey, sebelum Farah dibenarkan masuk air tu, Farah kena berlatih untuk mengawal angin dulu. Farah punya layang kan. Angin ni kita tak boleh jangka. Kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang tak ada angin. Macam tadi tiba-tiba angin dia kuat. Farah punya layang tu Farah tak dapat kawal. Sebab tu Farah terseret. Ni ada luka. Pedih lah juga. Lepas tu masa Farah latihan dekat air pun ada beberapa kali Farah terseret, tapi dekat air lebih selamat lah. Farah cuma terminum banyak air laut. Terima kasih kepada Abang Azli dan juga Kak Lin sebab dah bagi Farah tunjuk ajar hari ini dan beri Farah peluang untuk mencuba sukan kitesurfing walaupun dengan waktu yang sangat singkat, tapi Farah sangat berpuas hati dan seronok. Dan Farah akan cuba lagi.